Okey, ni kembali. Okey, ini contoh ni tuas tadi lah, prinsip tuas ni iaitu penyepit ais. Okay. Berbeza dengan kita berdasarkan penggunaan rajah tadi, kalau kita guna satu batang yang lurus tu, kita untuk kedudukan fulcrum tu dipengaruhi dengan kedudukannya hampir dengan beban. Berbeza pula dengan penyepit ais ni. Okay. Jika kita pegang hampir dengan beban, hampir dengan beban ni, kita agak sukar nak mengawal penyepit ais ni. Kita angkat barang susah. Agak sukar kita nak ni. Jadi, biasanya, untuk yang lebih mudah, kita pegang berhampiran dengan fulcrum lah. Jadi, hubung kait beban, fulcrum dan daya ni saling berkaitan. Saling berkaitan. Dia tak boleh orang kata kita nak kata daya tak ada kaitan. Dia saling berkaitan. Jadi, itu serba sedikit tentang hubung kait beban, fulcrum, daya dalam konsep tuas. Okay. Berikutnya, anda perlu buat sedikit latihan pengukuhan dan kefahaman topik di halaman seterusnya. Kiranya ada permasalahan ataupun pertanyaan untuk kelas bersemuka nanti, anda boleh kemukakan soalan lah. Jadi, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Yang belakang sana no. Buat kerja. Oh, okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan kelas saya hari ini. Okey. Pejabat ni, sini. Pejabat kat rumah. Okey, pembelajaran kita hari ini adalah tentang topik mesin. Topik mesin. Okay, kita terus ke saya punya slide. Mana slide saya ni? Tadi ada kat sini. Hilang. Okey, itu dia. Sains tahun 5, penjajaran topik tahun 4. Benda ni kemudian belajar tahun lepas. Jadi, ini adalah penjajaran semula untuk kita kecap balik lah apa yang kita andaikan kamu tak dapat lah sebelum ni. Okay, apakah mesin yang memudahkan kerja manusia yang terdapat dalam gambar di bawah? Okay, kalau kamu perhatikan dekat sebelah saya ni, okay, ada beberapa gambar yang menunjukkan mesin yang kita gunakan untuk memudahkan manusia bekerja. Okay, mesin ni adalah mesin ringkas lah. Antaranya yang kamu nampak gunting, pembuka botol, crane, lagi apa? Kereta sorong. Kereta sorong. Okay, jadi kita nak tengok apakah yang perlu kita ketahui dalam daripada topik mesin ni. Okey, tuas. Okey. Apa itu tuas? Okay. Berdasarkan penerangan, Siva ingin membuka tin cat dengan menggunakan pemutar skru. Okay. Tahukah kamu pemutar skru yang digunakan oleh Siva boleh berfungsi sebagai tuas? Apa itu tuas? Okay. Tuas digunakan untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu objek. Okay. Tuas terdiri daripada 3 bahagian iaitu beban. Okay, beban ni
yang kita nak angkat tu, fulcrum ataupun kita sebut sebagai leverage lah, untuk kita mengangkat. Leverage ni dalam bahasa Melayunya tampanan, untuk menampan dia, kita mengangkat beban. Okey, kemudian effort daya. Okay, nanti saya akan terangkan di slide berikutnya. Okay, penutup tim bertindak sebagai beban. Jadi situasi ni lah, si buah guna pemutar skru nak buka penutup tincat. Okay, bebannya adalah pada penutup tin tu, penutup tincat tu, manakala hujung pemutar skru yang menyentuh penutup tin disebut sebagai fulcrum, manakala bahagian tangan yang menekan pemegang pemutar skru tu kita sebut sebagai daya. Okay. Gambar di bawah ni adalah contoh-contoh lain lah yang menggunakan prinsip tuas ni. Antaranya menyapu sampah. Okay, fulcrum adalah tangan yang memegang batang penyapu tu, daya yang menolak penyapu tu, manakala beban adalah sampah sarat yang kita nak sapu tu lah. Sama juga dengan apabila kita mencabut paku, daya adalah tenaga yang kita gunakan untuk cabut paku tu, manakala bebannya ialah paku itu sendiri, dan fulcrum adalah kepala penukul. Mesin ringkas yang lain yang kita jumpa dalam kehidupan harian ni adalah di dapur tu, iaitu penyepit yang mak kamu guna nak masak tu. Okey, daya adalah di bahagian tangan yang kita nak guna memegang penyepit tu. Fulcrum adalah di hujung alat penyepit tu, manakala beban adalah di bahagian yang kita nak angkat tu lah. Okey, ini penerangan penuh. Tuas digunakan untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu objek. Okay, tuas terdiri daripada 3 bahagian, iaitu beban. Okay, ini beban, gambar paku lah. Fulcrum, okay, dan daya. Beban ialah berat sesuatu jasad. Fulcrum, ini penerangan tentang fulcrum lebih jelas, iaitu fulcrum ialah satu titik pada palang atau objek yang berfungsi sebagai pengimbang ataupun penyokong. Yang saya sebut sebagai leverage ni kan, leverage bahasa Inggeris lah. Dia jadi penyokong lah bahasa Melayunya. Okay? Pengimbang ataupun penyokong. Kalau daya ialah tolakan ataupun tarikan ke atas sesuatu objek yang memberi kesan. Jelas slide seterusnya. Okay, contoh tuas. Membuka tincat dengan pemutar skru. Okay, tadi yang selibar tu, yang contoh selibar ni, yang nombor 4 tu penerangan seterusnya lah. Okay, ini contoh-contoh lain tuas. Ini adalah penerangan lebih jelas. Okay, ini adalah nak menunjukkan prinsip tuas ni. Okay, dengan lebih jelas dengan gambar rajah ni. Okay. Beban ni, okay, berat dia. Manakala fulcrum ni pengimbang ataupun penyokong tadi. Daya yang kita gunakan, sama ada kita nak tekan dengan tangan, tekan dengan kaki untuk angkat beban ni naik ke atas. Ini prinsip penerangan tentang tuas berdasarkan gambar rajah ni lah. Okay, hubung kait beban, fulcrum dan daya. Okay, tahukah kamu kedudukan fulcrum dari beban mempengaruhi daya yang diperlukan untuk mengangkat sesuatu objek? Okay, kat sini penerangan ni nak terangkan. Okay, kedudukan fulcrum ni, okay, yang segitiga yang saya gerakkan cursor ni. Okay, kedudukan fulcrum ni mempengaruhi daya yang kita kenakan untuk angkat beban ni. Faham tak? Okay, beban ni contoh katalah beban ni beratnya 10 kilogram. Okay, berat ataupun beban ni dia tak berubah, tetap sama. Okay, tetap sama. Okay, yang membezakan ialah daya yang kita gunakan, sebanyak mana tenaga yang kita gunakan untuk kita angkat beban berapa berat ni? 10 kilogram. Okay.
daya ni dipengaruhi oleh kedudukan fulcrum. Contohnya kalau fulcrum ni berhampiran dengan beban, apa berlaku? Manakala fulcrum ni jika berdekatan dengan daya, apa berlaku? Okay, kita tengok penerangan gambar rajah yang saya tunjuk tadi. Okay, dua orang pemuda sedang mengalihkan seketul batu yang menghalang laluan dengan menggunakan sebatang kayu. Okay, ini kira tanah runtuh lah. Good citizen ni nak tolong lah. Okay, jadi dia ambil sebatang kayu, dia pun cuba angkat. Okay, pada situasi yang pertama ni, dia mengangkat secara terus, iaitu tanpa ada pengimbang ataupun penyokong, ataupun yang kita sebut sebagai fulcrum. Pada situasi 3, cuba kita dekatkan batu kecil ini dengan batu. So, dia ambil fulcrum, dia letakkan. Okay. Pada situasi ketiga ni, gambar rajah ketiga ni, dia menggunakan fulcrum, tetapi dia tak boleh nak angkat beban tadi tu, batu tu tak boleh, masih tak boleh angkat. Mereka tak boleh nak angkat juga. Jadi apa yang kawan disenangkan, okey, cuba dekatkan fulcrum tersebut dengan beban. Jadi mereka pun letaklah fulcrum tu berhampiran beban. Dan mereka dapati apabila fulcrum dekat dengan beban, daya yang dikenakan tu lebih kecil. Jadi maksudnya beban tu lebih mudah terangkat. Okey. Prinsipnya mudah je. Berbalik kepada gambar rajah ni, sekiranya fulcrum ataupun pengimbang ataupun penyokong ini berhampiran dengan beban, berhampiran dengan beban, daya yang kita kenakan, efek yang kita nak kenakan tu lebih kecil. Faham tak? Macam ni. Tadi saya sebut berapa berat beban tadi? Berat beban tadi ialah sebanyak 10 kg. Kita andaikan daya yang kita nak kenakan lebih kurang 10 kg juga. Maksudnya tenaga yang kita nak gunakan tekan effort ni kan. Dengan bantuan fulcrum, kita telah mengurangkan daya beban untuk kita dah kurangkan daya untuk kita angkat beban tadi yang berat berapa tadi? 10 kg. Dan kita andaikan effort yang kita gunakan untuk tekan beban tadi naik juga sebanyak 10 kg. Dengan bantuan fulcrum ni, kita dah kurangkan daya tu mungkin menjadi 8 kg ataupun 6 kg. Bermaksud dengan kedudukan fulcrum ni yang hampir dengan daya dengan beban, daya yang kita kenakan lebih kecil. Sekiranya fulcrum ni jauh daripada beban, maksudnya berhampiran dengan daya, tenaga yang kita nak gunakan mungkin bertambah. Bukan lagi 10 kg, mungkin jadi 12 kg ataupun mungkin jadi 14 kg. Bergantung kepada kedudukan fulcrum. Sebab tu fulcrum ni disebut sebagai pengimbang dan penyokong. Dia ada dua maksud. Satu sokong, satu imbang. Maksudnya dia nak imbang antara berat beban tadi dengan daya yang kita kenakan. Sokong tu maksudnya kita nak menyokong beban tadi lah, sama ada kita nak angkat ataupun kita nak ubah. Jadi kedudukan fulcrum tu memainkan peranan penting kita nak mengangkat beban tadi. Kalau fulcrum jadi jauh, apa berlaku? Fulcrum tadi dekat, apa berlaku? Jelas Ini adalah berdasarkan penerangan ni. Okey, hubung kait beban, fulcrum dan daya. Okey, ini penerangan dengan lebih jelas lah. Okey, fulcrum, tengok gambar yang dekat atas saya ni. Okey. Saya dapati saya punya ni saya kecilkan saya punya. Okey. Saya rendahkan sikit. Okey, baiklah. Okey. Okey, andaikan batu ni. Okey. Andaikan batu ni sebagai beban. Okay. Fulcrum paling dekat dengan beban. Daya dikenakan sejauh mungkin guna kayu yang panjang. Okay, faham tak? Kita tengok penerangan ni. Kedudukan fulcrum dari beban memberi daya yang diperlukan untuk mengangkat objek. Okay. Untuk mengangkat beban yang berat, kita perlu meletakkan fulcrum paling dekat dengan beban. Maksudnya bila kita dah letak fulcrum ni berhampiran dengan beban, kita dah mengurangkan daya yang kita nak kenakan. Dan satu lagi, kayu yang kita gunakan ni, mestilah agak panjang. Kalau pendek, sama juga. Kalau pendek, daya
yang kita nak kenakan angkat beban ni masih tinggi. Jadi kayu yang panjang ni dia mengurangkan daya tadi. Okay, semakin dekat jarak beban dari fulcrum, semakin sedikit daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Semakin jauh jarak beban dari fulcrum, semakin banyak daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Ini adalah satu konsep penggunaan mesin dalam kehidupan harian. Nampak tak? Sebab maksud mesin ialah untuk memudahkan manusia melakukan kerja. Biasanya dekat kawasan pembinaan kan kita nak angkat batuan besar ataupun kita nak angkat, kita nak ubah. Contoh macam kat rumah kamu nak ubah batu besar ke apa-apa ke. Okay. Tenaga kita tak banyak. Jadi kita boleh ubah dengan menggunakan kaedah fulcrum ni. Tuas ni. Maksudnya kita ni. Contoh-contoh lain tadilah yang saya sebut, penggunaan tukul untuk cabut paku. Contoh lain tadi penyepit ais. Cuba ambil penyepit ais tu. Ni kembali. Ini contoh ni tuas tadilah, prinsip tuas ni iaitu penyepit ais. Berbeza dengan kita berdasarkan penggunaan rajah tadi. Kalau kita guna satu batang yang lepas tu kita untuk kedudukan fulcrum tu dipengaruhi dengan kedudukannya hampir dengan beban. Berbeza pula dengan penyepit ais ni. Okay. Jika kita pegang hampir dengan beban, hampir dengan beban ni, kita agak sukar nak mengawal penyepit ais ni. Kita angkat barang susah. Agak sukar kita nak ni. Jadi biasanya untuk yang lebih mudah, kita pegang berhampiran dengan fulcrum lah. Jadi hubung kait beban, fulcrum dan daya ni saling berkaitan. Dia tak boleh orang kata kita nak kata daya tak ada kaitan. Dia saling berkaitan. Jadi itu serba sedikit tentang hubung kait beban, fulcrum, daya dalam konsep tuas. Okay. Berikutnya anda perlu buat sedikit latihan pengukuhan dan kefahaman topik di halaman seterusnya. Kiranya ada permasalahan ataupun pertanyaan untuk kelas bersemuka nanti, anda boleh kemukakan soalan lah. Jadi sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.